Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, muslim dan muslimat? Alhamdulillah, pada hari Jumaat, hari yang sangat mulia, penghulu segala hari. Dan hari ini puan-puan, itulah harinya berlangsungnya Al-Kuliah Saban Minggu, Saban Bulan dan Saban Tahun sebenarnya. Dan pada petang ini tuan dan puan-puan, kita bertuah sebab kita masih lagi diberi nikmat hidup, nikmat Islam dan iman. Dan hari ini kita nak bersama dengan tuan dan puan-puan berkongsi tentang satu peristiwa agung yang berlaku dalam bulan Rejab sebenarnya, dan apakah iktibar yang boleh kita ambil sepanjang bulan Rejab ini untuk kita teruskan kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Barangkali masa-masa panjang lagi di hadapan kita. Apa pun perempuan yang dirahmati Allah, bukan saya selayaknya untuk bincang tentang perkara ini. Tajuk kita ialah perempuan, iktibar Rejab. Ini barangkali berlaku isu-isu yang tertentu di kalangan kita. Kita rujuk pada pakarnya. Hari ini kita jemput pakarnya yang akan bicara tentang iktibar Rejab, yang bahagia Ustaz Halim Din, Eksekutif Dakwah Lembaga Zakat Selangor ataupun LZS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan bersama saya pada petang ini di studio Si Seri Pentas TV3, penonton-penonton daripada Rukun Tetangga kawasan Taman Seri Tanjung Semenyih. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Orang hari ini kan, orang kemerah-merahan, itulah nak gambar orang kata apa, keceriaan mereka memeriahkan situasi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, iktibar Rejab, barangkali ada isu-isu tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu yang barangkali menjadi orang kata apa, permasalahan di sana sini. Apa pun kita rujuk pada pakarnya. Yang pertama saya tanya Ustaz lah, Ustaz, tentang bulan Rejab ini Ustaz. Satu peristiwa agung namanya Isra' Mi'raj Ustaz. Dalam surah Al-Isra' yang pertama ceritakan tentang Isra' tu. Saya nak tanya Ustaz lah tentang satu benda. Di mana-mana ni masjid ke di surau Ustaz menceritakan tentang ada sebut kembara agung ataupun langit terbuka pun ada topiknya, cerita bab hebat ni. Saya tanya Ustaz, ulama menyatakan bahawa Isra' Mi'raj itu ialah tasliyatun ataupun tasliyatan sebagai satu hiburan kepada Nabi. Waktu malam, ada Ustaz malam-malam lagi naik kelab, pub, mencari hiburan juga. Tapi ini mencari hiburan tetapi menuju kepada Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan tasliyatan ataupun hiburan kepada Nabi SAW? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia Ustaz Fauzi Mustafa dan pada sidang penonton di studio dan juga yang berada di rumah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada akhir Rejab yang kita berada pada 29 Rejab pada hari ini, maka kita berada dalam suasana yang barakah, yang rahmat dan juga diiringi dengan keampunan Allah mudah-mudahan. Jadi peristiwa yang disebutkan tadi, peristiwa agung yang dikatakan suatu perkara yang benar yang berlaku terhadap diri Nabi SAW. Kalau kita merujuk tadi yang disebut di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama sebagai dalilnya, hujahnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Baik, kalau kita lihat secara general, secara umumnya, maksud ayat itu ialah memberitahu, mengkhabarkan kepada kita betapa agungnya Allah, maka tidak dapat dijangkau oleh fikiran manusia. Kerana apa? Kerana Allah memulakan perkataan subhana yang dibahaskan, diperincikan di antaranya oleh Imam Syarawi umpamanya, ulama daripada Mesir, menyatakan subhana itu adalah suatu perkara yang dinyatakan oleh Allah, dikhabarkan oleh Allah betapa agungnya dan jauhnya tidak dapat difikir dengan akal manusia. Peristiwa tersebut adalah peristiwa yang disebutkan tadi, peristiwa azim. Maknanya yang agung, yang bersifat mukjizat. Dan memikirkan keadaannya itu sudah tentulah akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sebenar. Kan tetapi subhana itu lanjutannya adalah bagaimana kita mengukurnya dengan nilai keimanan yang dididik, yang diasuh oleh Nabi SAW sampailah hari ini. Maka kita nampak permulaannya itu Allah cerita, aku tidak ada sifat lemah dan aku tidak ada sifat kekurangan. Sebab itu bila mana Allah menyebut dengan subhana, perjalanan itu yang disebutkan tadi, perjalanan yang nak menggembirakan Nabi SAW. Seperti mana yang kita sedia maklum, bila Allah menyebut allazi asra bi abdihi, maka bi abdihi itu adalah Muhammad SAW. Kenapa tidak Allah menggunakan perkataan kalimah bi Muhammadin ataupun bi rasulihi? Dengan sebab nak meyakinkan bahawa bila sebut abdi ada dua komponen, iaitu roh dan jasad.
Maka perjalanan itu perjalanan gembira atas roh dan jasad Nabi SAW. Biasanya lah tuan-tuan dan perempuan sedang penonton yang dirahmati Allah. Kita gembira ni bukan hanya hati, luaran pun kita nak gembira. Sebab itu bila mana kita gembira, antaranya muka, wajah, riak, senyum. Kan? Senyum, tak perlu kata apa-apa. Kan gitu. Bila sebut senyum, smile. Kita iringi dengan mimik muka kita dan hati kita dalam keadaan yang tenang. So kegembiraan Nabi SAW sebutkan tadi perjalanannya tasliyatan, yakni nak menggembirakan Nabi SAW roh dan jasad. Maka tahun disebut itu adalah tahun kerasulan Nabi yang ke-12, setelah mana waktu itu yang dikatakan kehilangan dua orang yang disayangi. Yang pertamanya Khadijah bintu Khuwailid, yang keduanya yakni Abu Talib. Kedua-duanya memberi sumbangan yang besar di dalam perkembangan ataupun dakwah Nabi SAW waktu di Mekah Al-Mukarramah. Bila Nabi SAW pada waktu itu dalam keadaan sedih, murung dan sebagainya, maka Allah SWT amat sayang kepada kesayangan kekasihnya Nabi SAW, Rasulnya, maka berhaklah Allah memperjalankan perjalanan itu nak menghilangkan kesedihan, nak menghilangkan duka cita yang ada. Maka tahun itu juga dikenali sebagai Amul Huzni, yakni tahun duka cita dan kesedihan Nabi SAW. Baik, kemudian kita lihat seterusnya. Perjalanan Nabi ini pengembaraan yang jauh, bukan pengembaraan yang dekat. Maka disebut sebagai safar sa'id, perjalanan yang jauh, perjalanan yang menggembirakan, yang saadah, yang menyeronokkan. Macam kita lah, bila mana isteri kita meninggal, ataupun yang isteri suami meninggal, anak-anak nak kena bawa berjalan. Kalau duduk di rumah, murung kawan tu. Tengok almari, tak tahan, nangis dia. Tengok sidai kain pun, tengok penyidai kain tu pun menangis. Teringat, inilah penyidai kain yang isteri aku sidai, baru meninggal. Tapi biasa suami, setakat sehari, 2 hari, 3 hari, paling lama pun 3 hari. Masuk kali yang keempat, hari yang keempat, hari yang kelima, mulai liur beleleh. Itu biasanya suami. Jadi ceritanya, anak-anak tadi ataupun diri dia nak kena bawa berjalan. Baru rasa hibur. Jangan dilayan sangat. Bila dilayan, begitulah simboliknya bila Nabi SAW dalam keadaan Nabi murung dan sedih, maka hikmahnya Allah memperjalankan. Kenapa? Kekasihnya Habibullah yang disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat Nabi dalam keadaan murung. Disebut dalam kitab Sahih Bukhari Babul Mi'raj, bagaimana Nabi menyatakan pada waktu itu, bainama ana fil khatim muttaji'an id atanid atin faqat. Bila mana keadaan di situnya aku sedang tidur selepasnya waktu Isyak, dan ketika itu datangnya yang dikatakan makhluk Allah, malaikat Jibril, dan terus membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Dan disitulah permulaan proses Nabi SAW, proses pembelahan dada, dimasukkan ilmu, iman dan hikmah, dan barulah Nabi diperjalankan dengan seekor kenderaan daripada syurga. Pengembaraan Nabi, wataknya kita lihat, antaranya watak yang sudah berada di dalam syurga. Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqal himar wa dunal bagri yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi aw kama qala. Bila disebut tadi buraq barqun, binatang kilat, maka aku didatangi seekor binatang, kata Rasulullah, buraq iaitu warnanya putih. Ini satu simbol kita orang yang bersih, orang yang suci, maka menyucikan dan membersihkan diri. Di situlah Nabi menyebut lagi bagaimana buraq itu antaranya tinggi sikit daripada himar dan rendah sikit daripada biral ataupun baral, dan selangkah buraq melangkah sejauh mata memandang. Mesejnya yang Allah nak sampaikan kepada kita, bila Allah nak menghilangkan suasana ataupun kita kata release tension, kita nak hilangkan suasana kesedihan, nak hilangkan suasana resah dan seumpama, nampak balik kepada Allahu Azza wa Jalla. Kalau kita mengambil dengan jalan yang disebut tadi, jalan singkat, jalan dunia, barangkali kita tidak dapat menghayati kesan yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksudkan oleh Allah tadi, perjalanan yang sebenar, yang tenang itu bila ada zikrullah, bila ada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita yang semakin dekat dengan Allah dan semakin hampir dengan akhirat, mudah-mudahan yang singkat, yang umur saki-baki yang ada ini, insya-Allah mudah-mudahan kita akan mengembara dengan jalan Allah yang sebenar-benarnya. Ustaz. Terima kasih Ustaz panjang lebar introduction ataupun pengenalan mukadimahnya tentang Isra' Mi'raj dan tasliyatan sebagai hiburan kepada baginda Rasulullah SAW. So kalau kita dalam keadaan berduka cita, bersedih, adalah cara-caranya untuk kita menghiburkan diri, yang paling baiknya mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz disebut tadi tentang bedah tadi kan. Malaikat Jibril bedah Nabi kan. Malaikat Jibril ini doktor pakar bedah sebenarnya. Okey.
Saya nak tanya Ustaz, apa hikmah di bedah Nabi dan apa yang dibuat oleh malaikat Jibril? Dan sebab kadang-kadang ada orang ambil kesempatan Ustaz, dia kata itulah bedah batin tu. Yang kami buat kat belakang rumah tu, itulah bedah batin tu. Nabi dah buat lama dah bedah batin. So kami buat bedah batu karang, itulah tu. Dia tunjukkan kepada Nabi, itulah hujahnya, alasannya. Apa pandangan Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, kalau kita melihat hadis Nabi tadi yang disambung oleh Rasulullah, Nabi menceritakan saat ketika itu aku berada di sumur Zam-Zam, kata Rasulullah. Lalu Nabi kata fashaqqa min qisila sya'ratihi fastakhraja qalbi faghusila qalbi thumma husya thumma uid. Baik, hadis itu hadis panjang cerita dia. Cuma apa yang kita nak ringkaskan, apa reconcile di sini ialah perkara yang pertama disebut tadi fashaqqa. Artinya dibelah dadanya bermula daripada bawah leher sehingga ke bulu ari-ari di atas kemaluan. Itu dia punya jaraknya. Dalam bahasa yang disebutkan tadi fasyaqqa maknanya dibelah. Kalau disebut oleh Ustaz Wazi tadi, belah batin yang kita dengar macam-macam batu karang itu ini. Ialah kita nak menggambarkan macam mana Nabi ketika itu dibelah. Pakar bedah, pakar bius tak ada. Macam mana Jibril bertindak menjadi pakar bius, pakar bedah. Yang kita boleh lihat adalah satu keyakinan. Cerita ini datang daripada Allah dan Rasul. Bagaimana Nabi dibedah kalau ikut dalam proses metafizik manusia ataupun secara saintifiknya, memang kita tidak dapat melangkau menjangkau macam mana pembelahan yang dilakukan oleh Jibril dalam masa yang singkat umpamanya, ataupun dalam keadaan yang kekurangan kemudahan alat-alat yang, tetapi ini menunjukkan bahawa malaikat itu adalah makhluk Allah, makhluk yang kita yakin imannya, dan kita tidak nampak malaikat tetapi kita boleh melihat dengan mata ainun basirah, dengan mata hati. Sebab itu kita kaitkan ainun basirah dengan perjalanan pembelahan dari Rasulullah itu dilakukan oleh malaikat. Sudah tentulah keimanan kita yang sebenarnya, sehingga disebut bila mana sudah dibedah itu, lalu kata Rasulullah fastakhraja qalbi, dikeluarkan hati akunya, kemudian farusila qalbi, dibasuhkan hatinya min ma'ul Zamzam, digunakan daripada sumber airnya air mata Zamzam. Ini disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan bagaimana hati Nabi dibasuh, kemudian itu dimasukkan semula, thumma husya thumma uid. Dan di samping itu ada bejana emas yang berisi iman dan hikmah sebelum perjalanan Nabi yang jauh lagi. Maka preparation, apa yang disebut persediaan yang cukup hebat. Kita hari ini kalau kita ambil dengan ukuran dunia, memang kita payah nak menerima hakikat yang sebenar. Tapi kalau kita nampak secara dalamannya, iaitu kebatinan yang perlu ada di dalam setiap diri orang, maka sudah tentulah iman kita akan melonjak, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa pembelahan dada Nabi itu berlaku, tidak boleh diingat, tidak boleh dikatakan sebagai satu pembelahan yang bersifat dengan saintifik, tetapi pembelahan rohnya itu secara kebatinan, insya-Allah. Ini satu mukjizat, untuk Rasulullah SAW. Apa puan-puan, itulah iktibar Rajab yang kita bincangkan pada petang ini. InsyaAllah kita berehat seketika dan kita sambung selepas ini. Jumpa selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang baru mengikuti Al-Kuliah. Tajuk kita adalah Iktibar Rajab pada petang ini. Sempena kedatangan bulan Rajab yang baru nak sampai ke penghujung dia sebenarnya kan. Anak bulan Syakban. Apapun kita masih bincang lagi tentang Rajab sebab berlaku peristiwa yang agung iaitu Isra dan Mi'raj. Dan kita bagi peluang kepada rukun tetangga kawasan Taman Seri Tanjung Semenyih untuk tanyakan soalan, silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Ya. Apakah perkara-perkara yang sunat kita lakukan pada bulan Rejab? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya Ustaz Alimdin ya. Kalau kita lihat ada amalan-amalan dikatakan sunat, seperti dikatakan malam pertama bulan Rejab tu kena macam-macam lah, dirikan solat qiyamul lail, ada solat apa tasbih, macam-macam lah. Kemudian pada malam Isra Mi'raj malam 7 tu ada pula apa sunat gaib, apa-apalah. Ada katakan sunat puasa Rejab dan sebagainya. Apakah itu amalan-amalan yang memang Nabi buat atau macam mana? Silakan Ustaz. Terima kasih yang bertanya dan sedang menonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bulan Rejab ini antaranya dikatakan bulan yang mulia yang kita nampak hampir dengan bulan Syakban, dan sudah tentulah
dipanjangkan usia oleh Allah, insya-Allah kita berada dalam bulan Ramadan. Insya-Allah. Apapun kita lihat, Rejab itu ada kelebihan yang tersendiri. Yang pertama yang kita lihat berdasarkan firman Allah dan juga dalam hadis Nabi SAW tentang peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rejab yang telah dinyatakan tadi di awal. Maka antara bulan Rejab ini dikatakan, kalau hadis yang dhaif yang ataupun setengah katakan ada palsu, ada maudhu yang disebut bulan Rejab itu bulan Allah, bulan Sya'ban itu bulan aku, dan bulan Ramadan itu bulan umat aku. Jadi kita tidak mahu membicarakan soal bulan Allah, bulan cerita nak lihat bagaimana yang dikatakan Rejab itu adalah bulan yang ada kelebihan. Yang pertamanya yang sebenarnya adalah bulan Isra' wa Mi'raj. Adapun kebanyakan ulama dia tidak membahaskan apa yang dikatakan bulan Rejab itu di samping amalan-amalan yang menjadi suatu budaya kita, amalan yang lazim umpamanya. Ada yang kita dengar amalan puasa sunat Rejab pun ramai yang melakukannya. Daripada awal sampai akhirnya. Ada orang yang puasa berturut-turut Rejab, Sya'ban dan juga Ramadan 30, 30, 30, 90. Tambah lagi 6 pula dalam musyawarah, 96. Nak cukupkan 4, dibuat lagi 4. 100 hari berpuasa daripada Rejab, Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Kita lihat antara bahagian ibadah ini dia ada sesuatu yang diselitkan antara unsur yang dikatakan unsur bid'ah. Ini yang kita takut. Suatu perkara yang Nabi tak buat, kita buat. Contohnya tadi kalau disebut sembahyang raghaib. Ada setengah orang sembahyang raghaib ini dibuat pada hari malam Jumaat itu minggu yang pertama. Minggu pertama dalam bulan Rejab. Ramai yang buat 12 rakaat pada malam tersebut. Didirikan sembahyang raghaib. Perkara ini perkara yang Nabi tak buat tapi disandarkan kepada amalan Rasulullah. Yang ni yang kita takut sebagai kumpulan orang yang melakukan bid'ah digelar mubtadi'. Orang yang melakukan bid'ah. Sebenarnya tak ada sembahyang 12 rakaat raghaib. Sebenarnya yang kita nak buat itu berterusan, istiqamah. Cuma kita ambil Rejab itu sebab kerana bulan yang sudah hampir dengan Sya'ban dan Ramadan. Jadi kita bersungguh-sungguh. Macam kita nak main bola lah, orang yang sport orang yang main sukan, dia ada warm up dia. Sebelum bermain dia ada lari dan sebagainya. Jadi bulan Rejab tu kita nak menambahkan lagi kita punya kekuatan, kita punya amalan kita, nak menambahkan kekuatan iman kita, barulah kita nampak rancak bila mana kita nanti berada dalam bulan Sya'ban dan juga Ramadan. Yang keduanya antara juga puasa ni ramai juga. Yang puasa dikhususkan, puasa Isra' Mi'raj. Ada. Hari ni puasa lah saya Ustaz. Tak boleh lah Ustaz belanja makan saya ya. Dia pula cakap macam tu kan. Kenapa? Saya puasa Isra' Mi'raj. Pula dah. Siapa pula ngajar? Entah. Orang-orang dulu buat. Tak didasarkan kepada hadis Nabi. Cuma Nabi kata puasa itu puasa yang baik untuk dijadikan amalan. Maka diamalkan dalam bulan Rejab. Kerana apa? Kerana kita cuba nak mulakan ibadat itu kerana apa? Nak sampai dah Sya'ban, kemudian nak sampai dah Ramadan. Bila mana disebut ada satu hadis, Urwah bertanya kepada Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Urwah tanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, aku nak tanya kamu, adakah Nabi berpuasa dalam bulan Rejab?" Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar menyatakan, "Ya," kata anak kepada Umar Al-Khattab, "aku melihat Nabi berpuasa dalam bulan Rejab." 3 kali, salah samarrah. 3 kali disebut oleh Abdullah bin Umar, tetapi tidak disandarkan kepada Nabi mengkhususkan, "Nawaitu, aku berpuasanya puasa sunat Rejab." Itu tak ada. Sebab amalan Nabi ni puasa Isnin, yakni hari lahir Rasulullah. Maka Nabi kerap berpuasa hari Isnin dan juga tambah dengan hari Khamis. Jadi kita berpuasa, kalau boleh, kita tak nak masyarakat ni jadi melakukan amalan dan ibadahnya dalam keadaan tersasul, tertelanjur dan sebagainya. Sebab kita nak ambil suatu dasar. Kalau sekiranya Nabi tak ada buat puasa sunat Rejab, maka kita tak buat. Cuma digalakkan kita melakukan puasa sunat itu, kenapa kita sudah hampir kepada bulan Ramadan. Jadi jangan diniatkan saja aku puasa sunat Rejab, saja aku puasa sunat Rejab, saja aku puasa sunat Rejab. Tak ada. Sunat yang ada sunat mutlak. Dan sudah tentulah kita yang belum lagi mengqadakkan puasa. Itu amat dituntut bila mana berada di dalam bulan Rejab. Itu dan tuan-tuan dan perempuan sekalian yang dirahmati Allah. Dan amalan-amalan lain lagi di antara yang kita boleh buat, selain kita nak banyakkan puasa sunat, qadak puasa dan sebagainya, antara dalam kitab Duratun Nasihin menyebut, yang pertamanya banyakkan selawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyar. 10 kali dibalas oleh Allah kerana bulan ini bulan Isra' Mi'raj, Nabi diperjalankan. Namanya Muhammad. Jadi bila mana Muhammad diperjalankan, kita nak ingat Muhammad, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang disebut iaitu perbanyakkan taubat kepada Allah di dalam bulan Rejab. Amalkan. Amalan ini amalan yang mulia. Sebab Nabi fastaghfirullah 70 marrah
mi'at marrah. Nabi sentiasa istighfar tak kurang 70, setengah riwayat kata 100 kali sehari Nabi istighfar. Jadi kita nak menggalak, encourage, kita nak menjadi orang yang sentiasa menggalakkan diri nak menghidupkan roh, insya-Allah mudah-mudahan kita beramal dengan amalan yang baik dan sunnah Nabi dijunjung, mudah-mudahan kita dapat sanjungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pendek kata kena belajar Ustaz ya. Belajar berguru betul-betul biar sandaran tu betul. Ada orang kata Ustaz, Rejab tu ra tu rahmat. Jim tu jenayah. Ba tu birrun. Rahmat Allah, jenayah hamba, birrun tu kebaikan lah, kebaikan Allah. Siapa-siapa buat dosa, buat jenayah, dia berada di antara rahmat Allah dan kebaikan Allah. Tak apa. Ada juga macam tu Ustaz. Jadi kita bahaya tu, jaga-jaga tuan-tuan. Ada tafsiran-tafsiran yang kadang mengelirukan kita. Apa pun kita ambil lagi soalan kedua. Silakan kalau ada soalan kedua. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Ya. Solat 5 waktu difardukan kepada umat Islam secara langsung oleh Allah di Sidratul Muntaha tanpa turunnya wahyu dan tanpa perantaraan Jibril alaihi salam. Cuba Ustaz tolong jelaskan. Terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz Alim Din. Kadang-kadang saya tengok juga Ustaz, katakanlah ya macam zakat. Zakat tu Jibril kan? Puasa Jibril. Tapi kenapa solat ni direct daripada Allah Ta'ala tanpa melalui perantaraan Jibril? Silakan Ustaz. Baik, soalan yang baik tadi berkaitan dengan ibadat solat yang kita langsungnya ambil dalam pengajaran Isra' wa Mi'raj. Jadi kalau disebut mengapa, kenapa, why, kita kata solat satu-satunya ibadat yang Allah fardukan diambil oleh Nabi SAW berjumpa direct dengan Allah. Yang lainnya kalau kita katakan puasa, kemudian zakatnya, haji, tidak diambil secara direct, tetapi melalui wahyu dan perantaraan Jibril AS. Baik, banyak pandangan dan perbahasan ulama. Bila disebut dalam surah Al-Alaq, kalau kita rujuk balik surah yang ke-19 yang akhir sekali, Allah kata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ulama menafsirkan wasjud waqtarib, sujud dan juga waqtarib itu mendekatkan diri kepada Allah. Disimbolkan kepada satu ibadat yang ada di dalam solat. Sujud ada di dalam solat dan hampirnya diri kepada Allah itu ada dalam solat. Sebab itu, bila mana ambil solat itu daripada Allah, direct daripada Nabi SAW dengan Allah, dan ulama menyatakan tidak ada hijab, maka dia ambil secara langsung dengan Allah, menunjukkan bahawa sembahyang ini adalah suatu ibadat yang nak menghampirkan, nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud dia. Dan satunya ibadat yang paling istimewa daripada ibadat yang lain yang dikatakan as-salatu imaduddin, as-salatu miftahul jannah, bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Allahu akbar. Nabi menyebut bagaimana solat itu adalah tiang agama. Nabi kata solat itu anak kunci nak buka syurga, dan solat itu di antara pembeza di antara orang kafir dengan orang Islam. Bila mana Nabi menceritakan hal solat ni terlalu detail, kita kata terperinci, sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin pun diceritakan bagaimana kita nak mengkhusyukkan solat. Bagaimana kita nak mendatangkan kekhusyukan dalam solat. Sudah tentulah solat ini suatu ibadat yang maha penting. Kenapa? Dia 5 waktu sehari semalam. Daripada 50, maka jadi 5. Tetapi ulama menyebut 5 waktu yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia punya ganjaran tu seumpama 50 waktu solat yang kita dirikan. Akhirnya, umat di akhir zaman, bila mana lihat kepada solat, maka solat ini banyak yang tinggal daripada melaksanakan. Saya tak tahulah, kita lihat hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Berapa ramai yang tak semayang Jumaat daripada yang semayang Jumaat? Cukup ramai. Yang duduk melepak, yang duduk merenduk, tu saya ceritalah. Yang duduk di shopping kompleks, yang duduk di mata'am, di kedai-kedai, di kedai restoran dan seumpama, yang duduk sapeduk lagi, yang terkedarah lagi. Begitu contoh. Punya ramai hari Jumaat. Tu belum cerita 5 waktu. Yang hari Jumaat seminggu sekali. Bila lagu yang disebut oleh kumpulan Saujana tu, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kalau kita dengar lagu macam tu, anak-anak muda hari ni, tak ingat ke waktu hari ni bukan waktu dulu. Waktu hari ni cukup cepat. Zaman bergerak begitu pantas. Kalau hari ni kita tidak ada persediaan, anak-anak muda kita, the next generation, generasi akan datang kalau tak semayang, macam mana nak taat pada mak bapak? Macam mana dia tahu tanggungjawab dia kepada Allah hamba-Nya? Bagaimana dia, Ustaz Fauzi, kalau kita katakan anak tak ada anak yang tak semayang, nak menjadi pewaris ibu dan bapa. Kadang-kadang mak bapak rajin solat, tetapi anak langsung
tidak memikirkan yang dikatakan tadi mak bapak adalah ahlul ibadah, ahlul din, ahlul masjid, tetapi anak menjadi pelesit. Wallahu alam. Itulah lebih kurang maksudnya. Jadi insya-Allah kita tekankan soal solat ibadat yang agung, yang maha penting di dalam pengurusan kehidupan kita insya-Allah dunia dan akhirat. Terima kasih Ustaz. Sedap juga Ustaz menyanyi tadi kan. Boleh ketubuhkan nasyid baru. Okey Ustaz, itulah memang solat ini sangat berharga ya. Kita terima lagi Ustaz soalan ketiga pula daripada rukun tangga kita. Silakan kalau ada. Ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana kedatangan Rejab ini dapat menginsafi kita sebagai umat Muhammad? Padahal bulan-bulan Islam pun kita tersasul menghitungnya. Tolong jelaskan Ustaz. Terima kasih. Okey Ustaz, ni bulan Rejab ni macam mana boleh menginsafi dia? Sebab kadang-kadang Ustaz, kadang orang pun tak tahu bulan Rejab ni. Dia tahu raya tahu lah raya. Raya tahu bulan Rejab tak tahu. Habis dah Rejab. Bila Isra Mi'raj? Terkejut Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih puan yang bertanya tadi. Berkaitan dengan bulan yang ada di dalam kalender Qamariyah ataupun takwim Hijriah, kita nampak bermula daripada Muharram. Ini disusun pada waktu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Baik, di situnya Allah menyatakan 12 bulan pada tahun yang disebut tahun Qamariyah. Bermula daripada tadi disebut Muharram. Memang betul, bukan kata kita yang dah lama Islam ni yang katakan anak-anak muda kita hari ni maka nak sebut bulan, nama bulan pun satu betul tadi. Nak sebut Muharram jadi Mahram pun ada. Kan? Gitulah lebih kurang kan. Nak sebut Rejab jadi Jab pun ada. Jadi kita sebab jarang didedahkan dengan bulan-bulan Islam dan kurang kita katakan dalam apa dipanggil pengurusan kewangan pun, maka diambil bulan itu daripada Januari itu Disember. Jadi balik tadi, bila mana kita katakan bulan Rejab itu bulan yang dia bermula dikatakan bulan haram, minha arba'atun hurum, maka 4 bulan yang hormat, bulan yang suci, bulan yang bersih. Sewaktu di zaman jahiliah mereka sudah memang mengagungkan, erti kata menghormati 4 bulan ni. Yang mula disebut arba'atun hurum, Rejab, kemudian dimari bulan dia dikatakan bulan Muharram, Muharram, Rejab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 4 bulan yang disebut bulan suci, bulan yang dihormati. Amalan ini sejak zaman jahiliah. Maka Nabi follow. Bila sebutkan tadi Rasulullah SAW, bulan Rejab pun begitu juga. Maka kita kalau bergaduh ataupun bercakap bersama dengan teman-teman kita, mungkin hubungan suami isteri yang tak cantik, maka bulan Rejab ni kita nak kena perbaik semula hubungan di antara suami isteri umpama. Itu yang dikatakan rahmat berkat bulan tu. Jadi bulan Rejab itu bulan yang mulia. Bila bulan Rejab ini juga Sayyidina Umar Al-Khattab banyak melakukan umrah di dalam bulan Rejab. Sama dengan Sayyidatina Aisyah pun begitu juga melakukan umrah di dalam bulan Rejab. Jadi kedatangan bulan Rejab ini sebenarnya hikmahnya yang banyak untuk kita muhasabah, untuk kita merasai bahawa peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku dalam bulan Rejab, kemudian yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rejab itu adalah bulan yang haram, bulan yang dihormati, maka kita nak mengambil iktibar daripadanya agar bulan Rejab ini bulan yang sentiasa kita mesra-mesrakan begitu. Sebelum datangnya Ramadan al-Mubarak, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Itu syahrun azim. Tetapi bulan Rejab ini kita katakan bulan yang agung kerana dia ada satu sudut yang kita nampak tadi, iman dan juga suci dan juga bersih yang dibawa dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Itulah terempuan bulan Rejab, bulan menginsafi diri sebab nak masuk Syaban dan dekat dah dengan Ramadan. Puan-puan, mudah-mudahan kita jadi umat yang terbaik dan apapun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain Muhammadun. Alhamdulillah, terima kasih anda masih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Iktibar Rejab. Dan kita teruskan dengan yang bahagia Ustaz Halimdin, Eksekutif Dakwah Lembaga Zakat Selangor, berbicara topik tadi. Dan saya tanya Ustaz untuk soal seterusnya Ustaz. Dalam ayat pertama surah Al-Isra, kalau anda buka Quran, akan terjumpalah dalam ayat tersebut. Dalam satu ayat, 2 tempat disebut Ustaz.
iaitu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bermula Isra' Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tak sebut Mekah sampai ke Palestin, tapi disebut masjid. Barangkali ada hikmahnya Ustaz, kekuatan situ, kenapa disebut masjid dan apa iktibar untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terhadap peranan masjid. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi, yang berbahagia tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita merujuk tadi perkataan masjid, di dalam Al-Quran sebanyak 46 kali diulang perkataan masjid. Sama ada bentuk mufrad ataupun jamak. Ada perkataan masjid, ada perkataan saf, ada perkataan bait, ada perkataan buyut. Jadi digabungkan semuanya sebanyak ada 46 kali diulang. Dan kita sedia maklum bahawa masjid ini adalah daripada perkataan sajadah, sujud. Bila mana penghambaan itu dalam simboliknya sujud menuju kepada betapa suci dan bersihnya hati seseorang itu bila mana mereka berada dalam masjid. Contohnya dalam surah At-Taubah ayat 109. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awli yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka ayat itu disebut masjid yang pertama dibina Masjid Quba. Maka masjid yang dibina atas dasar takwa yang bersih, yang suci, manusia yang mendirikan itu beriman kepada Allah. Dan Allah kata orang yang layak berada di dalamnya sejak hari pertama dibina fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, yang suka, yang sayang pada diri dia, yang menyayangi dan mencintai kepada kesucian diri. Imam Al-Ghazali meletakkan ada 4 tingkatan. Yang pertama bersih pada fizikal, istinjanya daripada ada kecil ada besar. Yang kedua bersih pada dosa, maksiat yang dilakukan. Yang ketiga tingkatannya bersih pada yang disebut itu adalah bersih pada hati dan akhlak. Dan yang keempatnya keseluruhan yang dilihat oleh Imam Ghazali adalah bersih kebatinan. Jadi di mana tempat yang kita nak bersih? Kalau kita merujukkan tadi perkataan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka perjalanan Isra' wa Mi'raj itu location, destinasi yang pertama. Allah tak sebut Makkah bibakati mubarakah. Allah tak sebut Kaabah, tetapi Allah menyebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Betapa agungnya perkataan masjid. Malangnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak muda kita susah nak mendekati masjid. Kita nak latih, kita nak rekrut, kita nak train, kita nak jadikan diri kita orang yang sentiasa berada di dalam masjid, seumpama merpati, burung merpati yang berjinak dengan masjid. Kita tengok di masjid-masjid, burung merpati banyak. Kita nak jadikan diri kita sebagai merpati masjid. Saya nak mengistilahkan in bracket. Bila kita jadi orang yang dikatakan merpati masjid, orang itu orang yang bersih, orang itu orang yang tidak lagi ada kekejian dan kekotoran. Artinya, lahir dan batin itu boleh dibersihkan, boleh disucikan bila kita berada di dalam masjid. Kenapa? Masjid itu adalah tempat kita beribadat dan kita menghadapkan diri kita ke Kaabah Syarifah, yakni kiblat kita yang kedua selepas Al-Aqsa, iaitu Masjidil Haram adalah kita punya kiblat yang kedua dan kekal sehingga hari kiamat. Sebab itulah masjid ini bukan untuk tempat orang-orang tua. Anak-anak muda hari ni tak nak masjid, dia buat satu dia kata apa dia masjid dia kata kelab orang tua Ustaz Fauzi. Boleh macam tu. Kelab orang tua. Memang betul pun. Kita yang dah banyak kali dah ceramah berapa tahun dah, 10 tahun dah ni, 10 tahun dah. Bila tengok masjid ni, Allah, yang datang kadang-kadang tu lah bakal jenazah. Itu. Kita tengok pun macam besok dia nak meninggal. Itu, dah expired. Sedangkan masjid ni, orang yang ada di dalamnya, orang yang nak membersihkan diri dan jiwa mereka daripada kekotoran. Sudah tentulah Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman Auf, Mus'ab bin Umar dan yang lainnya. Mereka sentiasa cinta dan suka kepada masjid. InsyaAllah, masjid itu lambang suci dan itulah kesucian Islam. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya dengar kelab orang-orang tua, Ustaz. Itulah itu dengan kelab isteri tak suami kan. Apapun kita berhak seketika tersambung lagi tentang iktibar Rajab lepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dan kita teruskan
babak berikutnya dengan soalan-soalan seterusnya bertanya bagi Ustaz Halim Din. Ustaz boleh tunggu lagi saya? Ya, boleh insya-Allah. Ustaz tanya Ustaz tentang satu isu lah Ustaz. Kadang-kadang ada orang rajin sebenarnya Ustaz. Rajin dengar Ustaz macam tadi. Tentang naik mi'raj tu. Terima solat Allah Ta'ala direct tanpa Jibril. Semangat semayang Ustaz. Tapi zakat tidak. Tak bayar zakat. Kedekut bin bakhil ni. Nak tanya Ustaz, apakah komen Ustaz tentang kumpulan ini? Silakan Ustaz. Okey. Baik, terima kasih bagi Ustaz Fauzi. Apa yang disebutkan tadi tentang solat dan zakat, kedua-duanya sama menjadi kefarduan kepada mereka yang dikatakan mukallaf, yang ditaklifkan daripada kumpulan dan seumpama. Jadi kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, dia ada 27 diiringi aqimus solata wa atuz zakah. Solat dan zakat ni dia beriringan, ada 27 kali disebut diulang di dalam Al-Quran. Dalam kitab Fiqh Zakah, Dr. Yusuf Qardawi menyebut 27 kali. Bila kita lihat aqimus solata wa atuz zakah, suatu perkara yang penting daripada solat kemudian tunai. Sebab disebutkan aqimu, qama, mendirikan sembahyang. Kemudian tu'tiya zakah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Bila mana solat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Macam disebutkan tadi, ada yang sembahyang memang rajin, berdentu-dentam, melekuk dahi dibuatnya. Tapi bab mengeluarkan harta tadi, Allahu Akbar. Yang dibayar itulah RM7 setahun sekali. Pada waktu Ramadan nak raya. Itu zakat fitrah. Ada yang membayar nak bayar zakat fitrah pada bulan Syaban pun ada. Saya pengalaman di Lembaga Zakat Selangor dah 15 tahun. Nak bayar zakat fitrah dalam bulan Syaban di awal. Punya cantik pakai baju Melayu macam saya ni, kan smart macam ni. Songkoknya. Bila nak bayar, saya tanya, abang nak bayar zakat apa? Saya nak bayar yang orang selalu bayar zakat. Saya kata memang tempat bayar zakat. Tak, saya nak bayar zakat yang tu, saya lupa lah nama zakat dia. Yang orang bayar RM7 tu. Dia kata zakat fitrah. Dia kata. Melompat gitu. Itulah zakat yang saya nak bayar. Zakat upun zakat fitrah. RM7 nak bayar. Hartanya, Masya Allah. Ini yang kita nak faham bahawa jangan hanya kita melihat aspek solat itu tidak ada pada harta. Sebenarnya solat itu dia mendirikan diri kita supaya jangan ada hati yang disebut sebagai bakhil. Nabi SAW kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kana yata'awadhu duburus salawat biha ula'il kalimat. Nabi sentiasa berdoa selepas selesai sembahyang. Doa yang Nabi minta lindung daripada Allah. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Yang keduanya, wal bukhli. Ya Allah, jauhkan aku daripada penyakit takut. Melainkan hanya kepada Allah. Yang keduanya, Ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku daripada bakhil. Bakhil ada dua. Satu pada diri, yang kedua pada harta. Di sinilah yang cuba kita nak nilai balik. Bagaimana value, nilai seorang yang dikatakan hamba Allah. Kalau sekiranya tidak ada duit, tak apa. Tapi kalau ada duit, maka ini yang kita nak kena lihat. Zakat itu merupakan kefarduan. Maka tidak syak lagi, sudah tentulah zakat itu nak membantu ataupun disebut sebagai sistem ekonomi Islam, takaful ekonomi Islam. Antara yang orang yang disebut min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang kaya beri kepada orang miskin, bantu daripada si kaya kepada si miskin. Barulah kita nampak yang disebut kehidupan orang yang kaya itu ada barakahnya dan yang miskin itu pun ada barakah dengan ibadat zakat. Jadi itulah. Dalam peristiwa Isyak Merah Ustaz, ada tak balasan tertentu untuk orang tak bayar zakat ni? Isyak Merah ada tak Ustaz? Baik. Di dalam satu perjalanan yang jauh disebutkan itu Isra Mi'raj. Yang pertama, sebelum saya nak menjawab Ustaz Fauzi tadi, yang mana Nabi SAW dilihatkan pemandangan kumpulan ataupun golongan yang sedang menuai kemudian mengetam. Tuai kemudian apa dia menanam kemudian mengetam. Madza tamsil Jibril? Apakah ibrah? Maka Jibril khabarkan, ya Rasulullah, inilah golongan mereka yang berkorban, yang berjihad dan berjuang. Termasuklah mereka yang berjuang pada harta mereka. Balasan mereka hasilnya diberi oleh Allah di akhirat. Di dunia mereka memberi, kemudian mereka di akhirat besok menerima apa yang mereka telah lakukan. Dan juga yang kedua, balasan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Pada waktu ketika nanti di akhirat, Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana mereka makan daripada tanaman-tanaman yang berduri dan sebagainya. Madza tamsil Jibril? Maka inilah di antara golongan yang katanya Jibril tidak menunaikan zakat. Harta banyak tetapi mereka dikelilingi dengan penyakit ataupun sindrom bakhil yang disebutkan tadi. Akhirnya mereka tidak menjadi orang yang menunaikan kedua-duanya, solat dan zakat.
seiringan yang disebut di dalam Al-Quran, seiring dan sejalan. Yang jadi itulah yang kita fahamkan bahawa sembahyang dan zakat ini tidak ada perbezaan. Siapa yang membezakan solat dan zakat, kata Rasulullah, maka aku akan bunuh mereka. Sampai macam tu tahap Nabi SAW menyebut orang yang membezakan di antara solat dan zakat, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga sampai dia memerangi golongan yang menafikan hukum zakat dan juga mereka yang tidak menunaikan ibadat zakat. Ustaz. Ya. Okey Ustaz, kita dah berada di penghujung-hujung ni, rancangan kita macam penghujung penghujung Rejab jugalah ni. Ustaz, ada satu doa yang sering dibaca oleh imam-imam, dibaca oleh ustaz-ustaz, dibaca oleh semua orang lah kadang-kadang. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang apa ni, Allah barik lana fi razaqtana wa qina adzabannar, tu biasalah kita dengar kan. Ni fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apakah maksudnya? Apakah kesesuaiannya? Apakah dia ada hadis tertentu? Ustaz, silakan. Suatu ibadah yang disebut oleh Rasulullah, doa itu adalah ibadah. Ya, satu otak kepada ibadah. Artinya doa itu ibadah dan dia menjadi otak kepada ibadah. Doa ini suatu yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan, pada bulan Rejab ini, yang selalu juga kita dengar ustaz-ustaz mengajar tentang doa yang Nabi amalkan, ya, walaupun bukanlah hadis sahih, tetapi antara yang disebut khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Malam yang disebut tidak ditolak doa oleh Allah ada 5 menurut riwayat Ibnu As-Sakir. Yang pertama dia katakan lailatun min awali Rajabin, yakni malam yang pertama di awal bulan Rejab. Maknanya malam ni maghrib 1 Rejab, besoknya siang, maka malam itu sudah dikira sebagai 1 Rejab. Malam tu kita berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diamalkan yang disebutkan tadi oleh Ustaz Fauzi, iaitu Allahumma barik lana fi, dia yang di sini takut tersasul, takut dipergi fi ma razaqtana, kan? Ada imam yang tersasul. Bukanlah kita kata dia macam mana, cuma terlupa. Biasalah kan. Jadi dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana, kata makmum bukan imam, fi nak sebut tadi fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini kita baca kenapa? Kita nakkan barakah di dalam bulan Rejab. Sehinggalah kita dapat barakahnya di dalam bulan Sya'ban dan dipanjangkan umur usia kita di dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan itu kemuliaannya cukup besar, syahrun azim. Bulan Ramadan itu selain daripada berpuasa, kita dapat berlumba-lumba fastabiqul khairat, yakni nak melakukan amalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu sebagai doa yang baik kita amalkan di dalam bulan Rejab. Doa minta ampun kepada Allah, doa minta rezeki daripada Allah, doa minta panjangkan umur di dalam bulan Rejab sehingga kita dapat bertemu di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Itu yang kita nak. Jangan lupa doa itu bukan hanya panjang umur, tetapi panjang umur itu dengan adanya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak rumuskan di sini bila mana ketiga-tiga perkara yang kita lihat tadi. Yang pertama bersih, kemudian yang kedua yang dikatakan itu adalah iman, yang ketiganya solat. Ketiga-tiga ni dia tidak lari daripada hubungan connection kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak sesuatu hajat mesti bersih, suci hatinya. Yang kedua, bila orang yang nakkan suatu hajat daripada Allah mesti ada iman. Yang ketiga, orang yang nak hajat, nakkan sesuatu daripada Allah mesti ada solat. Solat itu adalah solat doa. Dalam solat maka ada doa. InsyaAllah mudah-mudahan bila mana kita bersih, kemudiannya kita ada iman, kemudian kita solat. Ketiga-tiga inilah komponen yang banyak memberi kebaikan dan juga sejahtera dunia kita, insyaAllah sejahtera akhirat. Jadi mudah-mudahan Isra Mi'raj kita mendapat kebaikan. Terima kasih kepada Ustaz Alim Din, Eksekutif Dakwah Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih Rukun Tetangga Kawasan Taman Sri Tanjung Semenyih yang turut hadir dalam studio pada petang ini, dan juga ada anda semua berakhlak pada petang ini dengan tajuk Iktibar Rejab. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan dengan tajuk yang lain pula. Dan sebelum kita meninggalkan studio C sepentas, kita akan adakan satu persembahan daripada kumpulan Duha sebentar nanti yang ada CD yang terbarunya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi ya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وكلنا نسعى وكلنا نسعى بالخير والسعادة في بيتنا في بيتنا في بيتنا نحيا في بيتنا نحيا بالحب والود وكلنا 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 نسعى وكلنا